negeri di bawah bayu penduduk terjejas banjir di Beaufort perlu patuhi arahan berpindah bila-bila masa. Perinciannya bersama Soran Shah. Silakan. Ya, sahih. Setakat 4 petang tadi, jumlah penduduk terjejas banjir meningkat kepada 199 orang daripada 64 keluarga ditempatkan di Pusat Pemindahan Kekal PPK Selagón. Ia membabitkan 8 buah kampung iaitu Kampung Bakalau, Suasa, Bangkalalak, Mentulut, Lubak, Padas Valley, Bingkul dan Pintas. Menurut Pegawai Pertahanan Awam Daerah Beaufort, Muhammad Hazli Shah Abdul Hamid, keadaan paras Sungai Padas masih berada pada paras bahaya. Kalau kita lihat keadaan cuaca beransur pulih, paras air pun masih lagi di paras yang bahaya, walau bagaimanapun dia dalam tren yang menurun dan kita mengharapkan dan mendoakan cuaca cerah dan paras air terus menurun bagi keadaan kembali normal. Beliau berkata APM dibantu agensi di bawah Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD siap sedia membantu penduduk yang memerlukan bantuan. Sekiranya terdapat lagi siri-siri amaran ribut petir yang dikeluarkan daripada Jabatan Meteorologi, saya memohon kepada penduduk yang kawasan mereka terjejas untuk berpindah apabila diarahkan ataupun datang ke pusat pemindahan kekal ini yang telah pun diaktifkan. Sementara itu, kebajikan penduduk terjejas di PPK Selagón turut diberi perhatian. Pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat mengambil inisiatif untuk mengurus dari segi makanan, dari segi bekalan keperluan semasa berada di PPK untuk mangsa-mangsa yang ditempatkanlah, seperti kita menguruskan makanan secara bertapau kepada semua mangsa yang berada di sini, dan begitu juga kita pada semalam kita menyerahkan set keperluan keluarga seperti komputer untuk mereka dapat merasa selesa di kemah untuk alas di bawah kemah. Kearifan tempatan Borneo perlu dipelihara dan diperkasa. Namun, usaha tersebut tidak boleh dilakukan secara bersendirian kerana ia memerlukan kerjasama pelbagai pihak. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata kearifan tempatan merupakan warisan intelektual bernilai tinggi. Justru ia perlu dikaji, didokumentasi dan diperkenal ke peringkat antarabangsa. Sabah memiliki 33 kumpulan peribumi dengan lebih 50 bahasa dan 80 dialek. Kekayaan budaya itu perlu dimanfaatkan melalui pendidikan pelancongan budaya dan pembangunan lestari. Datuk Haji Ji berucap pada seminar kearifan tempatan Borneo dan pelancaran buku panduan umum penyusunan Kamus Bahasa Sukuan di DBP Cawangan, Sabah. Teks ucapannya dibacakan oleh Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Ketua Menteri turut menyokong usaha DBP menerbitkan bahan bacaan etnik termasuk kamus bahasa, buku cerita rakyat dan kajian adat Resam. Lebih 17 juta ringgit sudah disalur menerusi tabung pendidikan negeri Sabah TPNS. Seramai 15,000 pelajar matrikulasi hingga ijazah Doktor Falsafah PhD menerima manfaat. Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, untuk pengajian sarjana dan PhD keseluruhannya lebih 1 juta ringgit telah dibelanjakan. Hari ini kita menyampaikan bantuan tabung pendidikan negeri Sabah kepada pelajar yang mengambil PhD 10 orang, kemudian mengambil master lebih 60 orang. Keseluruhan sejak 2 tahun lalu kita perkenalkan tabung pendidikan ini 107 orang telah mengambil master, kita bantu bantuan pendidikan, tabung pendidikan, kemudian pelajar PhD lebih 70 orang dan keseluruhannya dalam lebih 2 tahun ini
Beliau yang juga Exco Pendidikan dan Agama berkata, selain TPNS, kerajaan negeri menyalurkan lebih 80 juta ringgit untuk program pendidikan lain dan biasiswa berjumlah 140 juta ringgit. Secara keseluruhan, lebih 1.3 bilion ringgit diperuntukkan sejak 4 tahun lalu bagi pembangunan modal insan. Ia bukti komitmen kerajaan negeri memastikan pendidikan tinggi dapat dicapai oleh semua anak Sabah. Datuk Arifin turut menggesa pelajar dan ibu bapa memanfaatkan peluang bantuan menerusi portal biasiswa negeri Yayasan Sabah dan MUIS. Malaysia akan terus menerajui usaha menyelaras prinsip bioetika serantau sebagai pengerusi Sabjawatan Kuasa Bioteknologi ASEAN. 3 teras utama menjadi tumpuan iaitu penyelarasan prinsip bioetika, pembinaan kapasiti melalui latihan dan dialog berterusan agar bioetika kekal relevan. Pengerusi Jawatan Kuasa Kecil Bioteknologi ASEAN, Aidawati Misdar menyatakan komitmen itu pada Majlis Penutup Seminar Bioetika ASEAN 2025 di SICC Kota Kinabalu. Seminar yang berlangsung selama 2 hari sejak semalam ini turut menyaksikan pelancaran garis panduan etika bioteknologi di Malaysia. Garis panduan ini penting dalam memastikan kemajuan sains dan teknologi berpandukan 15 prinsip etika teras yang digariskan. Beliau yang juga Setiausaha Bahagian Teknologi Strategik dan Aplikasi MOSTI merakamkan penghargaan kepada UMS, Pusat Biodiversiti Sabah, Kerajaan Negeri, Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM dan Institut Bioteknologi Kebangsaan NIBM atas sokongan menjayakan seminar ini. Antara dapatan utama seminar termasuk keperluan kepada dasar serantau yang selaras, pengiktirafan pengetahuan tradisional dan etika klinikal ASEAN. Seorang penjawat awam mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Khas Rasuah Kota Kinabalu atas pertuduhan rasuah berjumlah RM2,000. Tertuduh 40 tahun membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Jason juga. Mengikut seksyen pertuduhan, beliau didakwa menerima sogokan bagi mengeluarkan lesen memandu tanpa ujian JPJ kepada 2 individu pada 26 April dan 6 Oktober 2022. Tertuduh didakwa mengikut seksyen 17(a) SPRM 2009 yang memperuntukkan hukuman di bawah seksyen 24(1) Akta yang sama, iaitu penjara tidak melebihi 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan RM2,000 deposit kepada mahkamah beserta seorang penjamin tempatan. Kes dikendalikan pegawai pendakwa SPRM Nur Sabrina Ali, manakala tertuduh diwakili peguam bela Rupilin Alik dari Tan Arthur Borin and Partners. Mahkamah menetapkan sebutan semula kes pada 9 Oktober ini. 30 keluarga kurang berkemampuan di Kampung Nalapak, Kota Marudu menerima sumbangan bakul makanan menerusi program ziarah kasih. Selain menyantuni keluarga penerima, program itu turut menjadi ruang mendekatkan kepimpinan wanita dengan masyarakat akar umbi. Ketua Wanita Gagasan Rakyat Sabah, Datuk Redona Bahanda dalam ucapannya menzahirkan penghargaan kepada semua pihak yang menjayakan inisiatif tersebut. Inisiatif ini bukan sahaja mencerminkan semangat kebersamaan tetapi juga memperlihatkan kekuatan sikap keprihatinan serta komitmen bersama dalam membina masyarakat yang lebih sejahtera. Datuk Redona berkata, program seumpama penting untuk memastikan golongan yang memerlukan tidak terpinggir, terutama ketika berdepan dengan kos sara hidup yang semakin mencabar. Baik saudara, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan dalam berita wilayah, kita kembali bersama Sahih. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Silakan Sahih. Terima kasih Suaran.